Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kedatangan agama Islam, agama Hindu dan Buddha telah bertapak di Asia Tenggara dan mempengaruhi aspek-aspek kepercayaan dan agama bagi masyarakat setempat. Pada permulaannya, masyarakat Asia Tenggara hanya mengamalkan kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme ini atau kepercayaan kepada makhluk halus dan roh dipercayai merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul dalam kalangan manusia primitif purbakala. Kepercayaan animisme ini mempercayai bahawa setiap benda di bumi ini, sebagai contoh seperti kawasan tertentu, gua, pokok atau batu besar, mempunyai semangat yang mesti dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga dalam kehidupan seharian mereka. Kemasukan pengaruh Hindu-Buddha boleh dikatakan adalah untuk mengisi kekosongan dan memperbaiki unsur-unsur yang sedia ada. Sebagai contoh, konsep ketuhanan bagi agama Hindu Vyadhisma yang mana mempercayai kepada kewujudan dan kuasa dewa-dewa dan dewi-dewi atau Tuhan telah menggantikan kepercayaan asal masyarakat, iaitu percaya kepada kuasa gaib dan alam sekitar. Namun, penyebaran pengaruh Hindu-Buddha adalah sangat perlahan dan hanya tertumpu kepada pusat-pusat pelabuhan dan istana. Terdapat beberapa pendapat sejarawan tentang kedatangan pengaruh Hindu-Buddha ke Asia Tenggara. Yang pertama, pengaruh India telah dibawa oleh golongan ksatria atau dikenali sebagai tentera. Pengaruh itu dibawa dan disebarkan oleh golongan penakluk dari India yang mana yang telah membentuk tanah jajahan takluk di Asia Tenggara. Yang kedua, pengaruh Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang atau kita kenali sebagai Vaishya. Hal ini bermaksud proses penyebaran pengaruh Hindu-Buddha sebenarnya adalah secara perlahan dalam kalangan golongan pemerintah, kemudian mengalir kepada rakyat. Yang ketiga, pengaruh Hindu dan Buddha dibawa oleh golongan Brahmin atau dikenali sebagai pendeta. Pada asalnya, golongan Brahmin yang alim dan hebat telah dijemput oleh pemerintah Asia Tenggara supaya mereka berkhidmat sebagai sami, petunjuk atau penyair di istana. Dan yang keempat atau yang terakhir, kedatangan itu berlaku melalui pengambilan aspek-aspek kebudayaan India yang menarik sahaja yang kemudiannya disesuaikan dengan budaya penduduk tempatan untuk diamalkan. Terdapat beberapa penduduk tempatan Asia Tenggara yang telah melawat ke India, kemudian menyebarkan kebudayaan dan pengaruh Hindu-Buddha setelah kembali ke Asia Tenggara. Pengaruh agama Hindu-Buddha di Asia Tenggara. Perkembangan kebudayaan India di Asia Tenggara berlaku selaras dengan kemasukan pengaruh Hindu-Buddha. Terdapat tiga kategori kedatangan Hindu-Buddha di Asia Tenggara: Vaishya, Kshatriya, Brahmin. Vaishya ialah golongan pedagang dalam kasta Hindu dianggap perintis bagi mengembangkan pengaruh India di Asia Tenggara. Kshatriya terkenal melalui pendudukan tanah di Asia Tenggara. Brahmin ialah golongan pendeta, upacara keagamaan di istana raja di kerajaan awal. Sebelum kedatangan pengaruh Hindu-Buddha, pemerintahan di sebuah pertempatan awal diterajui oleh seorang yang dipanggil ketua, hidup secara berkelompok dan berpuak-puak. Selepas kemasukan pengaruh Hindu-Buddha, setelah kemasukan golongan Brahmin, agama Hindu-Buddha diterapkan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Proses indianisasi yang membawa masuk unsur dan pengaruh dari sistem beraja yang diamalkan di India. Bila seorang raja itu telah memeluk agama tertentu, rakyat kata juga kebiasaannya akan mengikut jejak langkah raja tersebut. Gelaran raja mula digunakan dan memegang kedudukan yang paling tinggi, raja berkuasa mutlak dan raja harus adil. Perintah raja adalah undang-undang dan wajib dituruti. Sekiranya melanggar perintah ini bermaksud menderhaka dan tidak diampunkan. Raja merupakan bayangan Tuhan atau Dewi Raja, di mana usul mitos untuk kukuhkan kedudukan raja, wujud sistem pembesar, pemimpin di bawah raja dan Brahmin iaitu ahli agama. Kasta bawah pula terdapat rakyat daripada golongan hamba. Pengenalan kepada konsep mandala, Scale of King atau dikenali sebagai bulatan raja-raja yang berjumlah 30 type, kebiasaannya dan memiliki pusat yang sama pada zaman Ayodhya dan awal Bangkok dalam bentuk yang diberi nama politik relatif yang dikatakan memiliki pusat yang sama. Mandalanya tersendiri bagi menunjukkan pengaruh dan kekuasaan terhadap sebuah kawasan atau wilayah. Menurut agama Hindu-Buddha, mandala ialah sebuah susunan geometrik dalam suatu kawasan yang suci dan membentuk ruang untuk orang alim dan agamawan bertapa lalu dikelilingi oleh roh-roh yang jahat.
Setiap mandala mempunyai beberapa orang raja besar di bawah nama mereka sendiri. Terdapat satu unit politik tertentu diwakili oleh mandala namun kurang stabil dan kawasan tersebut sama-sama tiada garis sepadan yang tetap. Pengaruh yang seterusnya ialah konsep Dewa Raja diterapkan dalam sistem pemerintahan. Dewa Raja didefinisikan sebagai suatu bentuk hubungan alam semesta iaitu raja yang dianggap sebagai bayangan atau utusan Tuhan yang harus dihormati oleh rakyat. Dikatakan raja yang memerintah itu mempunyai kuasa sakti, rakyat takut untuk melawan perintah apatah lagi berdampak kepada raja. Mitos dan legenda mengenai asal-usul raja ini telah memperkukuhkan kedudukan dan tahta raja dalam melaksanakan pentadbiran raja dibantu oleh Brahmin dan besar. Raja berperanan dalam banyak perkara seperti dalam pemerintahan, urusan pentadbiran hubungan dengan kerajaan lain. Set Dewa Raja yang dibawa oleh Hindu dan Buddha ini telah menyamai kuasa raja daripada bertindak sewenang-wenangnya. Untuk menguatkan lagi kuasaan raja, pelbagai adat istiadat seperti pentadbiran raja telah diwujudkan bagi membezakan kedudukan antara raja dengan rakyat biasa. Upacara pentadbiran raja dilaksanakan oleh golongan Brahmin tidak mengira raja tersebut mengandung agama Hindu maupun Buddha, iaitu seperti kerajaan Sriwijaya. Konsep yang lain dikenakan ialah konsep Cakrawati. Cakrawati ialah peringkat tertinggi bagi martabat raja dan dikenali sebagai pemerintah Cakrawala atau Raja Alam. Berikut kosmologi Hindu-Buddha, raja tidak ada tandingan dalam aspek fizikal dan moral serta merupakan lambang kuasa dalam pemerintahan sebuah kerajaan. Dalam konsep Cakrawati ini, raja seharusnya merupakan sifat-sifat yang mulia kerana hukum karma atau takdir amalan ditekankan dalam pengamalan konsep ini bagi wujudkan nilai kerohanian, kehafalan, kedamaian sebuah kerajaan. Selain itu, penerapan konsep order kosmos. Dalam konsep ini, raja dan ibu kotanya harus berada di pusat alam atau pusat pemerintahan. Raja juga bertanggungjawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selaras dengan Dharma. Setiap raja memang berimpian untuk menguasai seluruh alam semesta, contohnya kerajaan Angkor. Pengaruh agama Hindu-Buddha dalam institusi kemasyarakatan di Asia Tenggara dapat kita lihat berlaku dalam bidang kesenian dan kesusastraan. Bukti-bukti seni dan sastra yang berunsurkan Hindu-Buddha ini terdapat dalam pembinaan monumen. Monumen ialah binaan atau bangunan yang diperbuat daripada batu untuk mengingati orang-orang ternama atau peristiwa-peristiwa penting. Antara jenis monumen yang ada semasa kerajaan awal ialah candi, kuil, arca dan juga patung. Contoh warisan monumen yang terkenal iaitu Candi Borobudur yang dibina pada abad ke-8 di Indonesia. Candi merupakan rumah ibadat atau tempat penyimpanan abu jenazah raja dan keluarga selain daripada tempat penyimpanan patung dewa utama serta lambang kepada kehebatan raja. Candi Borobudur terdiri daripada 9 tingkat dan terdapat pagar langkan yang mengandungi tulisan Buddha. Candi ini berada di Jawa Tengah yang mewakili atau merupakan simbolik kepada agama Buddha Mahayana. Bahagian paling atas candi ini dianggap tempat tertinggi dan lambang kepada pencapaian tahap nirwana iaitu tahap manusia membebaskan dirinya daripada hawa nafsu. Selain itu, salah satu candi yang terkenal dalam sejarah menerima pengaruh Hindu-Buddha ialah Candi Angkor Wat yang berada di utara Kemboja. Dalam bahasa Khmer, perkataan Angkor membawa maksud ibu negara manakala Wat bererti kuil. Pada awalnya, Angkor Wat direka sebagai kuil Hindu dan dipercayai sudah ada semenjak abad ke-12 lagi. Candi ini merupakan lambang kepada konsep order kosmos di samping punyai ukiran Ramayana dan Mahabharata. Untuk reka bentuknya pula, Candi Angkor Wat dibina dengan blok batu pasir dan terdapat beberapa bahagian binaan yang terdapat di candi ini seperti tempat pemujaan, menara dan juga tembok. Dalam aspek politik, pembentukan kerajaan awal di Asia Tenggara yang menerapkan agama Hindu-Buddha dapat dilihat dalam kerajaan Sriwijaya. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya, sistem pemerintahan beraja diamalkan iaitu raja sebagai ketua pemerintah dan pentadbiran yang dijalankan secara berpusat. Raja dibantu oleh 4 orang anak raja iaitu Yuvaraja, Pratiyuvaraja, Raja Kumara dan juga Raja Putra. 3 daripada 4 orang anak raja yang dinyatakan itu boleh menggantikan raja sebagai pemerintah suatu hari nanti kecuali Raja Putra iaitu anak kepada gundik raja. Di bawah anak raja pula terdapat Parbanda atau Senapati yang merupakan ketua pentadbiran pusat. Kasta yang berikutnya iaitu Hakim, Temenggong,
penghulu dan hamba raja, iaitu golongan yang terendah dalam hierarki pentadbiran. Dalam daerah pemerintahan raja pula, terdapat Datu Parbanda yang merupakan berasal daripada keturunan raja, dan bupati iaitu orang-orang kaya. Pelantikan Datu ini adalah mengikut upacara akad sumpah di tempat suci, iaitu di Telaga Batu di Palembang, Indonesia, sebagai sumpah taat setia mereka kepada Sultan. Bukti bahawa pengaruh Indo-Buddha ini sudah wujud di kerajaan Sriwijaya ialah dengan penjumpaan seni arca dengan ikatan tali kulit harimau yang hanya ditemui di Sriwijaya oleh ahli-ahli arkeologi.